Okey, silakan Join. Okey, Akta-Akta Pelaksanaan Bahasa Melayu. Perlembagaan 152 Perlembagaan Persekutuan. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1999, Pindaan 1995. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67, Akta Hasutan 1948, Pindaan 1970, Akta Pendidikan 1996. Penubuhan dan peranan DBP. Pada peringkat awal, DBP berperanan sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran yang bertanggungjawab menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan. DBP telah dinaikkan statusnya sebagai badan berkanun sebaik sahaja Ordinan Dewan Bahasa diluluskan pada 1959. DBP menjalankan program pembinaan bahasa yang mencakupi penyelidikan, perkamusan, peristilahan dan pelaksanaan bahasa. Perancangan Bahasa Melayu. Perancangan bahasa terbahagi kepada dua, perancangan taraf, perancangan korpus. 4 peringkat perancangan Bahasa Melayu: perancangan, pelaksanaan, pemasyarakatan, penilaian. Peringkat perancangan Bahasa Melayu. Perancangan membuat keputusan tentang dasar, mengumpulkan data, menyusun strategi. Pelaksanaan pengekodan, kodifikasi, pemupukan. Pemasyarakatan, penerapan korpus-korpus bahasa yang telah dirancang untuk digunakan oleh masyarakat. Penilaian, melihat dan menilai hasil atau kesan pada peringkat pemasyarakatan, membaiki kelemahan, membuat perancangan yang seterusnya. Perancangan taraf, usaha meluaskan dan meningkatkan taraf penggunaan atau peranan Bahasa Melayu dalam masyarakat. Melibatkan ketetapan dasar bahasa, melibatkan peningkatan taraf Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa pengantar, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi digunakan dalam situasi-situasi rasmi di sesebuah negara. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Semenanjung Malaysia pada 1 September 1967, di Sabah pada 1973 dan di Sarawak pada 1983. Perancangan taraf. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar ialah bahasa yang digunakan sebagai medium dalam proses PDP di institusi-institusi pendidikan. Laporan Razak 1956 mencadangkan Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran penting yang diajarkan di sekolah-sekolah Malaysia. Laporan Talib 1960 mencadangkan kelulusan BM sebagai syarat kemasukan ke skim latihan perguruan. Akta Pendidikan 1996 mengekalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk semua institusi pendidikan kecuali SJK. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. BK dipilih daripada bahasa pribumi kerana dapat melambangkan identiti sebuah negara. Bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa kebangsaan atas sebab Bahasa Melayu tersebar luas dalam geolinguistik alam Melayu sejak berabad-abad lamanya. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa peradaban tinggi sejak zaman kegemilangan Sriwijaya dan Melaka. Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmiah di negara kita. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 telah menguatkuasakan pelaksanaan BM sebagai bahasa rasmi. Secara beransur-ansuran, Bahasa Melayu telah diterima sebagai lambang atau identiti rakyat Malaysia. Satu usaha untuk membina perancangan korpus. Satu usaha untuk membina dan memperkembangkan aspek bahasa yang meliputi tata bahasa, ejaan, sebutan, perkamusan dan peristilahan. Melibatkan dua proses, iaitu pengekodan dan pemupukan. Pengekodan kodifikasi penyeragaman untuk menghasilkan satu variasi yang standard, sempurna dan seragam, iaitu usaha-usaha pembakuan bahasa. Melihat korpus ejaan, tata bahasa, perkamusan, sebutan dan istilah. Pemupukan, usaha memodernkan Bahasa Melayu supaya boleh menjadi bahasa yang saling terjemah dengan bahasa moden yang lain.
perancangan korpus, sejarah perkembangan sistem ejaan Rumi, pengubalan dan penyelarasan istilah, pembakuan sebutan, penyusunan kamus dan pembakuan tata bahasa. Okey, terima kasih Joy. Balik kepada slide yang pertama tadi. Okey, jadi ini ialah zaman bahasa Melayu moden pasca merdeka pasca merdeka. Jadi tadi Haikal dengan Intan tadi ialah pra merdeka. Jadi pasca merdeka kita nak memantapkan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat dengan pembubalan beberapa akta Okey, jadi kita tengok yang pertama ialah akta ini bukan akta ni, perlembagaan persekutuan. Ya. Perkara 152. Ini kena betulkan ni Join, dia bukan perlembagaan 152 ni. Perkara 152 dalam perlembagaan persekutuan ya. Itu dia punya petikan tu kena ingat tu ya, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang oleh Parlimen. Itu kena baca ya, kena pastikan apa yang termaktub dalam perkara 152 ya, sebab semua perkara-perkara yang berkaitan dengan perlembagaan persekutuan tidak boleh diubah ya. Okay, kita tunggu yang tengah buat pembetulan. Okey, kemudian kita ada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959, kemudian ada pindaan lagi pada 1995 ya. Pindaan tu maksudnya dia diubah mengikut keperluan semasa. Ya, kemudian ada Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67, kemudian ada Akta Hasutan dan juga Akta Pendidikan. Okey, untuk ni nak mengetahui dengan lebih lanjut kena baca lah. Okey. Itu yang pertama tadi ya, apa yang dilakukan untuk memantapkan, memajukan, memperkasa bahasa Melayu ya, dengan penetapan ataupun termaktub dalam perkara 152 dan juga pembubalan beberapa akta yang berkaitan. Okey, yang keduanya, next slide yang kedua. Ini tadi DBP lah, kenapa berkaitan dengan akta tadi ya, akta DBP tadi tu yang kita tengok. Jadi DBP tadi sebenarnya dari segi penubuhannya telah diperjuangkan oleh Asas 50 ya, melalui kongres-kongres yang telah dilaksanakan 3 kali tu kan, 52, 54 dan tahun 56 ya, sampailah kita merdeka pada tahun 1957 ya. Jadi pada tahun 1959 ada Akta Dewan Bahasa, okey, sebagai badan berkanun. Okay, maknanya sebagai tadi dikata sebagai badan umum, iaitu sebagai sebuah badan yang diberi tugas untuk menjalankan program pembinaan bahasa yang mencakupi penyelidikan perkamusan, peristilahan dan pelaksanaan bahasa. Okey, kalau sebut DBP biasanya dalam kepala awak ada apa? Dewan Bahasa dan Pustaka. Yalah, selalu yang dikaitkan dengan DBP kata bagus Dewan. Kamu Dewan lagi. Daripada kamu Dewan lagi apa? DBP je? Awak ingat DBP je? Ingat? Ingat apa? Tak ingat apa-apa lah. Buku teks kan? Betul tak? Buku teks awak dari darjah 1 sampai tingkatan 5 tu diterbitkan oleh siapa? Hanya buku-buku teks yang diterbitkan oleh DBP saja yang menjadi buku teks di sekolah-sekolah. Tapi sebenarnya cetakan buku teks DBP tu bukanlah fungsi dia yang utama ya. Bukan fungsi dia yang utama. Okey, sekarang awak ni dah tak pakai buku teks, jadi awak tak perasan dah buku teks awak tu diterbitkan oleh siapa ya. Hanya buku-buku rujukan, buku-buku kerja awak tu itu baru diterbitkan oleh
syarikat-syarikat luar lah ya. Tapi kalau buku teks memang dia di bawah, sebab apa? Sebab DBP ni ialah di bawah Kementerian Pendidikan. Ya. Okey, kemudian ada perancangan yang ketiga, slide ketiga. Okey, ya, perancangan bahasa Melayu. Tadi ada perlembagaan perkara 152, ada akta-akta, lepas tu penubuhan DBP ya. Jadi sebenarnya antara fungsi utama DBP ialah inilah ya, menjalankan ataupun mengadakan aktiviti perancangan bahasa Melayu, iaitu dari segi perancangan taraf dan perancangan korpus. Okey. Jadi ada 4 peringkat dia kata ni tadi kan. 4 peringkat perancangan, iaitu perancangan bahasa lah, melibatkan perancangan, pelaksanaan, pemasyarakatan dan penilaian ya. Ini aspek yang penting ya dalam perkembangan bahasa Melayu moden pasca merdeka. Okey. Terusnya ni peringkat perancangan bahasa Melayu. Ini semua orang boleh itulah ya. Dia apa-apa pun perkara yang kita buat kena mula dari segi perancangan dulu ya. Kena buat keputusan tentang dasar ya. Kumpulkan data, susun strategi, itu dalam plan ya, plan dia, perancangan dia. Kemudian dari segi pelaksanaan ya, pengekodan ataupun kodifikasi, ini semua kenapa kita kena buat perancangan bahasa Melayu dari segi ini belum taraf lagi ya. Maksudnya kita nak satu penggunaan bahasa Melayu yang standard, yang seragam, sama ada ketika lisan ataupun dalam penulisan ya. Kenapa ada kodifikasi contohnya? Pengekodan maksudnya sebab nanti orang Terengganu dia sebut ikan ya, orang Kelantan apa, ike contohnya kan ya. Tapi dalam penulisan yang standard maksudnya sistem ejaan dialek tu tak boleh diguna pakai lah ya, kena ada satu kodifikasi ya. Kalau nak ejaan ikan, tak kira awak duduk dekat mana ya, awak gunakan dialek apa, jadi kita kena gunakan sistem ejaan yang seragam. Itu maksudnya kodifikasi. Nanti kan jumpa ikan manjang, jadi tahu dah, pemeriksa tahu, oh ini calon Terengganu lah ni ya, makan ikan tak habis-habisnya contohnya ya. Itu maksudnya dari segi kodifikasi. Pemupukan maksudnya ialah bila kita buat sesuatu perkara yang baru, kita kena kena tengok dia punya progress ya, kena pupuk. Okey, pemasyarakatan dari segi penggunaan lah ni, tengok ya. Awak pun sampai sekarang ya, ibu bapa pun tak pasti rapat ke jarak, betul tak? Ya, kita jarak. Pandai, baguslah tahu jarak ya. Contohnya macam itulah. Banyak contohnya ejaan-ejaan yang kita sendiri pun ikut suka kita je nak tu. Maksudnya kita pun dari segi penggunaan masih tak standard lagi, tak seragam ya. Ini penilaian biasalah. Apa-apa perkara yang kita buat mesti ada postmortem dia. Okey. Jadi terusnya apa tu? Contohnya yang kelima. Ni dari segi perancangan taraf ya tadi. Perancangan taraf, usaha luaskan dan tingkatkan taraf. Tingkatkan taraf ya, penggunaan atau peranan bahasa Melayu dalam masyarakat. Maksudnya macam mana atau di mana kita nak letak kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat. Sebab itu dia ada ketetapan dari segi dasar tadi melalui akta ya, melalui perlembagaan persekutuan dan sebagainya tadilah ya. Jadi dekat sini taraf bahasa Melayu diletakkan sebagai bahasa rasmi, bahasa pengantar ataupun tadi bahasa pendidikan tadi, dan juga bahasa kebangsaan. Ni taraf ni ya, letak dia taraf. Macam awak lah taraf apa ya, supaya dia ada satu kedudukan yang istimewa ya di negara kita. Okey.